insya-Allah. Kita mulakan kuliah subuh pagi ini dengan membaca ummul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashab ridwan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya lebih masa sungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman serta mengerjakan amal soleh serta bersama dengan kebenaran dan bersama dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khairi ibtigha'a maradatihi wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Saya muliakan Fadil Tuan-Tuan Imam kita. Tak lupa juga yang saya muliakan Fadil Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, kemudian jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita banyakkan puji dan syukur kepada Ta'ala. Lagi pada pagi ini Alhamdulillah terdapat solat subuh berjemaah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan ibadah kita. Dan di kesempatan pagi ini kita menyambung pengajian kita bab tasawuf. Ulasan kata-kata hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, masih dalam pembahasan bab ketiga, pasal pertama, adab-adab orang arif yang rabbani. Baik. Pasal yang pertama itulah membicarakan adab-adab orang arif. Orang arif ni orang yang mengenal Allah Ta'ala lah. Dan rabbani, jiwa dia, mana orang rabbani ni jiwa dia bagus lah, bagus, orang soleh, jiwa rabbani. Beliau memulakan dengan sesuatu yang berhak diberi peringatan terlebih dahulu. Setiap orang arif ataupun wali, surat 358 setiap orang arif, wali, orang yang sampai pada Allah ataupun usul, dan syekh yang mursyid dan rabbani meninjau-ninjau untuk mendapatkan pujian para makhluk. Ialah orang-orang manusia biasalah, walaupun mereka itu tarafnya arif, mereka itu tarafnya wali, mereka itu tarafnya syekh yang mursyid,
Syekh musyrik ni syekh yang boleh memandu dia punya anak muridnya menuju kepada Allah. Dan Rabbani, meninjau untuk mendapatkan pujian pada makhluk. Syekh menyebut tentang adab ketika berada di makam ini. Sebagaimana beliau menyebut orang-orang arif kekal di atas satu irama di dalam penyerahan diri kepada Allah dan ketenangan di dalam dadanya, di dalam menghalang dan memberi. Kadang-kadang orang arif juga terjebak dalam pelakuan dosa. Sebab mereka ni bukannya taraf para nabi dan rasul. Jadi bila bukan taraf nabi dan rasul, walaupun mereka tingkatan tinggi pada sisi Allah Ta'ala, tapi sikit sebanyak akan ada juga terjebak dalam dosa. Tetapi mereka segera kembali pada Allah dan tidak cepat berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Ini ciri-ciri orang arif, orang-orang Rabbani ini. Walaupun mereka ada sesekali melakukan dosa, mereka tetap kembali pada Allah, cepat beristighfar pada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Wala taqnatu min rauhillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Setelah itu, tuan, Syekh memperingatkan tentang jalan untuk mengekalkan rasa takut dan harap di dalam hati orang arif. Seterusnya Syekh memberi peringatan tentang hal keadaan kelapangan dan yang kadang-kadang menimpa mereka, yang kadang-kadang memberi manfaat dan kadang-kadang ada masanya tidak memberi manfaat. Inilah dia tentang ibu segala isu yang telah disalahfahamkan oleh setengah orang yang siddiqin atau disalahfahamkan sendiri oleh orang-orang yang siddiqin tersebut. Jadi Syekh menjelaskan tempat yang sempurna dalamnya. Apa kata-kata Syekh seterusnya? Al-aqwanu sabidatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati zatihi. Al-aqwanu sabidatun bi isbatihi. Kemudian wa mamhuwatun bi ahadiyati zatihi. Maksudnya setiap makhluk itu tetap sebab ditetapkan Allah Ta'ala. Dan semua makhluk itu boleh musnah kerana keesaan zat Allah Ta'ala. Jadi sifat makhluk ni Allah Ta'ala boleh mengekalkan dia dan Allah Ta'ala boleh tidak mengekalkannya. Terpulanglah pada Allah Ta'ala. Kalau Allah tetapkan, ditetapkan. Syurga neraka kan tetap. Walaupun asal syurga itu dicipta oleh Allah Ta'ala, syurga juga makhluk Allah, tapi Allah Ta'ala boleh menetapkan dia. Dan manusia Allah Ta'ala binasakan sampai tahap dan tempohnya kita binasa. Dan besok kita akan dibangkitkan semula ke syurga ataupun ke neraka. Syurga neraka pun nanti kita akan kekal jugalah. Kekal juga sama ada syurga ataupun neraka. Jadi sama ada tetap ke tak tetap ke, ini terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tetap, maka ditetapkan oleh Allah. Wa aqwanu sabilatun bisbatihi. Kemudian kalau kita binasa, maka semuanya adalah dengan keesaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata hikmah tuan ni merupakan kata-kata hikmah yang diutarakan bagi membimbing murid. Murid ni kita lah. Dan ni pemurid juga kan. Kita ni dalam proses kan berjalan menuju pada Allah, maka kita katakan sebagai murid. Apabila murid telah berjaya kepada perasaan ini, berarti dia telah memasuki makam fana. Makam fana dan makam baqa. Fana ni makna makam binasa. Baqa ni makna kekal. Betul tak? Baqa kekal. Jadi apakah dikatakan makam fana? Makam fana ialah kesan daripada penguasaan perasaan terhadap nama Allah yang zahir. Kesan daripada perasaan penguasaan perasaan terhadap nama Allah Ta'ala yang zahir, maka kita berada di makam fana. Nama Allah Ta'ala, salah satu daripada nama Allah Az-Zahiru wal Batinu. Az-Zahiru wal Batinu. Apakah maksud dengan zahir? Zahir maksudnya yang maha zahir, ataupun yang maha nyata, ataupun yang maha menyatakan.
iaitu menyatakan dan menampakkan kewujudan Allah dengan bukti-bukti dan tanda-tanda ciptaan Allah Ta'ala. Itu maksudnya az-zahir. Menyatakan ataupun menampakkan kewujudan Allah Ta'ala tadi melalui bukti-bukti dan tanda-tanda ciptaan Allah yang zahir yang kita nampak pada pandangan mata kita. Jadi menunjukkan ada wujud Allah. Itu dikenal az-zahir. Al-batin maksudnya maha tersembunyi, iaitu tidak didapat dimaklumi zatnya Allah. Tak dapat dimaklumi zatnya, sehingga tiada seorang pun dapat mengenal akan zat Allah. Kita dapat mengenal zat Allah, dan kita pun tidak digalakkan untuk memikirkan benda tu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Maka fikirlah kamu tentang kejadian Allah, mana apa-apa yang telah cipta Allah Ta'ala. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Kenapa? Kita tak boleh memikirkan tentang zatnya. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa huwa yudrikul absar. Kan? La tubikul absar wa huwa yudrikul absar. Kamu tidak akan dapat melihat akan zat dia, tapi dialah yang akan melihat kamu. Dia nampak kamu lah. Mana kita tak boleh melihat Allah hasil daripada pandangan mata kita yang zahir ini, kan? Dan kita tak dapat melihat dia, dan dia pula dapat melihat pandangan mata. La tubdikul absar wa huwa yubdikul absar. Baik, itu dia katakan az-zahir dan al-batin. Mana az-zahir tadi apa tuan-tuan? Mana zahir ialah yang maha nyata, iaitu ia menyatakan dan menampakkan kewujudan Allah dengan bukti-bukti dan tanda-tanda ciptaan Allah Ta'ala. Al-batin maksudnya yang maha tersembunyi, kan, iaitu tidak dapat dimaklumi zatnya, sehingga tak seorang pun dapat mengenal akan zatnya Allah Ta'ala. Jadi sesiapa yang berada di makam fana, dia berada pada tempat yang terdapatnya kesan daripada penguasaan perasaannya terhadap nama Allah yang zahir. Apa makna nama Allah Ta'ala zahir tadilah? Itu makna yang zahir. Baik, sambungan dengan itu, Syekh Ibn Athaillah menyatakan wa mamhuwatun bi ahadiyati zatihi. Semua makhluk itu musnah dengan keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan baqa ialah kesan daripada merasai nama Allah yang batin. Jadi dia orang tu berada di makam baqa. Baqa ni, makam baqa lebih tinggi lah. Lebih tinggi berbanding dengan makam fana. Fana ni maksud binasa lah. Baqa ni kekal. Jadi pada makam al-fana, murid tidak merasai kewujudannya. Bila seorang tu berada di makam fana, dia seolah rasa macam aku ni tak wujud dalam dunia. Fana, binasa kan? Seolah macam kita ni binasa lah, tak wujud dalam dunia. Yang wujud ialah Allah. Jadi bila kebiasaannya, bila mana para syekh ingin menyampaikan murid-muridnya kepada Allah, mereka memasukkannya pada dua makam ini. Pertama makam zahir, yang kedua makam membaca alam zahir dan batin dengan nama Allah. Dua makam itulah makam membaca alam zahir, az-zahir tadi, kemudian al-batin. Allah Ta'ala itu yang batin, yang tersembunyi, maknanya kita tidak dapat mencapai akan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Walaupun macam mana usaha kita capai pun tak boleh. Dan Nabi Muhammad SAW pun dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi ada khilaf ulama kan berkenaan dengan Nabi melihat Tuhan ke tak melihat. Kan pendapat yang kuat menyatakan Nabi tidak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Firman Allah Ta'ala tadilah la tublikul absar wa huwa yublikul absar. Kamu tidak boleh mencapai dengan pandangan mata, tetapi dialah yang mencapai dengan pandangan mata. Macam tu. Tak boleh melihatlah. Kita hanya boleh melihat Allah itulah di hari akhirat besok, kan, dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi mereka beralasan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi terdapat dua alam tu tak?
terdapat alam gaib dan alam syahadah. Alimul ghaibi wasyahadah, kan? Ayat yang biasa kita baca tu, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Betul tak ayat tu, kan? Termasuk dalam tu ada perkataan alimul ghaib wasyahadah, alam yang zahir dan alam yang nyata. Ada lagi alam al-jabarut, al-malakut, tahassanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut, kan? Itu pun termasuk juga alam-alam yang gaibnya tak nampak. Kemudian alam syahadah adalah merupakan alam yang dapat disaksikan oleh panca indera zahir. Termasuklah planet-planet dan bumi. Planet-planet dan bumi-bumi. Bumi satu je, al-ard. Yang banyak tu ialah planet-planet. Dan asalnya planet ni dulu asalnya dalam bentuk satu, kan? Kanata ratkan papataknahuma, kan? Asalnya bumi tu bumi ni, alam ni dia satu. Kemudian alam tu terpecah, terpecah. Tu artinya banyak planet-planet tu. Betul tak? Kanata ratkan papataknahuma faj'alna min kulli ma'i syai'in hayyin. Baik, Dan Arab, orang saintis-saintis barat pun mereka juga buat kajian-kajian dan mereka dapati bahawa asalnya alam ni adalah bersatu, dan terpecah. Dia terjadi teori Big Bang tu. Teori Big Bang, mana alam pecah. Kemudian alam gaib ialah alam yang tersembunyi daripada makhluk. Misalnya alam jin, alam syaitan, alam malaikat dan sebagainya. Kemudian bagi perang, langit yang 7, kursi dan arash juga termasuk di dalam alam gaib. Langit yang ke-7 memang wujud, dan perkara ini diberitahu oleh kita kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi pun sendiri pernah diisrakan ke sana. Kan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kan? Langit pertama siapa duduk? Nabi Adam alaihissalam. Betul tak? Nabi Adam berada di langit yang pertama. Langit kedua siapa? Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Betul tak? Ini ketiga. Langit keempat itulah Nabi Harun alaihissalam. Langit kelima Nabi Idris alaihissalam. Langit keenam iaitulah Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betul tak? Ada 7, sebenarnya ada 8 Nabi. Sebab langit yang kedua tu ada 2 Nabi. Langit yang lain tu ada seorang Nabi je. Jadi sebenarnya ada 8 orang Nabi lah yang berada pada tingkatan langit itu. Sebab pada langit kedua tu ada 2 Nabi, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Sedangkan langit yang lain tu ada seorang Nabi sajalah. Gitu. Itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan Nabi, kan, berjumpa dengan para Nabi dan Rasul tersebutlah dalam peristiwa tersebut. Baik, sampai pada tahap langit ke-7, Jibril kata, aku sampai sini saja. Aku sampai sini saja. Engkau pergilah naik ya Muhammad, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Allah Taala ada menyatakan Allah Taala berada di langit. Langit yang ke-7, langit atas lagi, Sidratul Muntaha dan sebagainya. Jadi orang kata Allah Taala bertempat. Allah Taala bertempat. Ini satu pahaman yang tak betul lah. Dan ada pun yang nyatakan pula Allah Taala langit. Allah Taala turun. Allah Taala turun ke langit dunia. Allah Taala turun pada 1/3 malam. Jadi mereka bertikad Allah Taala itu bertempat, turun. Ini satu pahaman yang salah lah. Kan? Jadi maksud turun tu bukan turun itu daripada zat Allah Ta'ala. Itu kalau kita faham yang turun itu zat Allah, itu yang jadi fahaman tak betul tu. Maksud turun tu ialah sifat Allah, kekuasaan Allah. Itu maksud dengan turun, bukan zat dia yang turun. Tahu tak? Kalau zat kan adalah Allah Ta'ala tu bertempat. Kalau Allah Ta'ala berada di langit di satu tempat, mana Allah Ta'ala bertempat. Sedangkan fahaman ahli sunnah, Allah Ta'ala itu laisa bimakan, tidak ada tempat, tidak bertempat, gitu ya. Kalau Allah Ta'ala bertempat, sama seperti makhluk bertempat, gitu. Baik.
Jadi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, baginda Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril AS dan Nabi naik Burak. Naik Burak pada malam 27 Rejab. Betul tak? Dan masa tu peristiwa tu jadi fitnah. Wa ma ja'alna fitnatan linnas wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Tiada penglihatan yang kau melihat akannya pada malam itu kecuali ianya menjadi cubaan dan dugaan kepada manusia. Itu yang ada dua kelompok, beriman dan tidak beriman. Ada yang murtad kan, keluar dari Islam. Yang bagi baru masuk Islam, dia tak percayalah. Sebab masa tu dia tak percaya. Macam mana manusia boleh naik ke langit dalam tempoh yang begitu cepat. Macam tu. Tapi kalau zaman sekarang ni tak mustahil pun. Kalau dulu orang fikir mustahil, besi boleh melayang ke udara, besi tak tenggelam di lautan. Tapi zaman sekarang kita lihatlah macam mana besi terbang di udara. Mana kapal terbang lah, kapal terbang roket kan, terbang udara. Kemudian besi pula berlayar di lautan, kapal berlayar di lautan. Kan kapal dia buat pada besi, ferry itu semua ferry yang besar-besar, kapal kontainer tu kan, semua pasal besi semua tu kan. Semua dia buat daripada besi. Kalau buat daripada papan kan, habis dia langgar ada ombak besar, habis pecah lah. Betul tak? Baik, lihat semula. Jadi bagi pengarang, langit yang ketujuh, kursi dan aras ada termasuk di dalam alam gaib. Langit yang ketujuh memang wujud, dan perkara ini beritahu kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mi'raj ke sana. Persoalannya, adakah langit yang tujuh itu dapat dilihat dengan mata kasar atau tidak? Ini sajalah persoalannya. Boleh dilihat mata kasar atau tidak? Kalau mata kasar memang tak boleh dilihat lah kan. Dan orang barat pun kan, ya apa tu yang dihantar kasawan-kasawan kan, setiap masa, setiap ketika, setiap bulan, kadang setiap tahun ada angkasawan ni hantar ke langit. Tapi sampai sekarang pun mereka tak mampu nak menunjukkan mana langit pertama, betul tak? Mana langit pertama? Betul tak? Nampak? Tak dapat nak tunjuk pun. Tak mana satu. Kalau dalam video-video pun mereka tak. Kita tengok dalam YouTube perbandingan antara planet tu, planet ni kan. Planet tu, planet ni ditunjukkan dalam video-video kan, saiz-saiz planet kan, saiznya bintang-bintang dan sebagainya. Ada tak ditunjuk langit pertama? Tak ada. Mereka masih lagi tak mampu menunjuk mana langit yang pertama. Tak ada. Walaupun banyak perbandingan planet yang mereka buat dalam video YouTube dan sebagainya, saiz yang besar kan, macam jenis lah. Baik, kursi arash semua pun mereka tak dapat nak tunjukkan dalam video-video. Mana yang mereka dapat tunjuk tu yang mereka dapat capai dengan apa kata teleskop, betul tak? Teleskop ataupun yang untuk mencerap bintang ni kan, itu yang mereka capai kan. Black hole itu antara benda yang mereka bercapai lah. Black hole ni maknanya lubang hitam yang berada di langit. Dan lubang hitam tu pun susah, kalau pada mata kasar memang tak nampak lah. Jadi kena pakai teropong yang harga berjuta-juta barulah boleh cari itu dah black hole kan, lubang hitam kan. Apa benda black hole ni, apa benda lubang hitam ni? Dia ialah satu keadaan yang mana dia boleh menyerap apa saja yang lalu depan dia. Kalau Imam Ghani lalu dengan kereta Imam Ghani yang laju berasup dia kan, kereta premi kan, lalu depan black hole tu memang disodot dia lah. Dia macam vacuum dah. Vacuum yang gegasi besar lah. Lebih besar daripada bumi lah. Dia punya vacuum berkali ganda besar. Malahan dia punya kekuatan tarikan itu sampaikan cahaya pun dia boleh tarik. Cahaya yang bergerak depan dia dengan kelajuan cahaya tu dia boleh sedut. Tu kan. Tu dia katakan black hole. Apalagi kalau manusia, kalau bumi lalu depan dia akan sedut terus hilang, tak tahu ke mana kan, berada di dimensi lain, tak tahu ke mana.
Maklumlah dia punya kekuatan dia sampaikan cahaya. Macam mana kelajuan cahaya matahari? Cahaya tu yang bergerak tu pun dia boleh sedut kelajuan dia tu. Tu dia kata black hole, berada di langit. Dan benda itu tak boleh dilihat kecuali menggunakan teropong, kan, yang harganya berjuta ringgit baru boleh lihat. Baik. Kemudian menurut kepahaman pengarang sendiri, yang mengarang catatan di dalam tafsir, pengarang langit yang 7 itu merupakan benda yang gaib daripada pandangan mata kita. Itu juga dengan kursi, dengan arash. Apalagi dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi naik ke Sidratul Muntaha, kan. Lepas tu Nabi lihat Baitul Ma'mur. Lepas tu Nabi juga melihat syurga, Nabi juga melihat neraka. Dibawa masuk dalam neraka, tengok dalam macam mana sesaan-sesaan dalam neraka. Masuk dalam syurga, tengok nikmat-nikmat dalam syurga. Nabi jumpa Al-Kausar, telaga Al-Kausar pun Nabi jumpa dalam peristiwa Isra. Itu ada benda-benda yang Nabi lihat. Mara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailati Isra wal Mi'raj. Apa yang Nabi lihat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj? Antaranya betul lah syurga, neraka, malaikat Jibril dalam bentuk yang asal. Itu yang Nabi lihat lah. Baik, kemudian murid membaca alam sama ada secara zahir maupun secara batin dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Okey. Jadi murid membaca alam sama ada zahir maupun secara batin dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada alam, itu dikatakan istilah itu syuhurul kasrah bil wahdah. Syuhurul wahdah bil kasrah. Kan? Itu istilah terdapat dalam kitab Durrun Nafis. Syuhurul kasrah bil wahdah. Lihat benda yang banyak pada benda yang satu. Ataupun syuhudul wahdah bil kasrah. Syuhurul kasrah bil wahdah. Lihat pada banyak benda yang satu ataupun lihat pada satu pada benda yang banyak. Kemudian Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi. Ketika mana dikatakan pada baginda, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu. Persoalannya apa yang nak dibaca oleh Nabi? Apa yang Nabi nak baca tak tahu. Sebab Nabi seorang yang ummi, tak reti membaca. Tu malaikat suruh baca pula. Malaikat peluh dia, ya Muhammad baca ni, Iqra. Ma'ana biqari, aku tak tahu nak baca ni, baca apa benda ni, apa benda tulisan ni. Setengah orang yang menuju kepada Allah memahami yang dimaksud dengan membaca di sini ialah membaca alam dan segala kandungan terdapat di dalamnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Separuh daripada ulama dia kata, maksud baca tu baca pada alam yang zahiriat ni. Tak? Bila nampak pada alam maka nampak pada Allah. Seperti yang berlaku pada Nabi Ibrahim, kan. Nabi Ibrahim kan dia lihat pada dia dalam proses dia mencari Tuhan tu, dia tengok pada matahari. Oh, ini mungkin matahari ni mungkin Tuhan. Tak? Kemudian dia tengok pada bulan. Oh, bulan ni terang. Oh, ni mungkin Tuhan. Tak? Mana dia tengok pada alam, ini mungkin Tuhan. Tapi bila tengok, bila waktu kalau matahari, waktu malam dia dah hilang dah. Oh, ni bukan Tuhan. Kemudian tengok pada bulan. Bulan wujud pada waktu malam. Bila siang, bulan dah tak ada dah. Oh, ni bukan Tuhan. Ni bukan Tuhan. Jadi mana Tuhan? Kemudian pembacaan ini adalah merupakan permulaan yang benar dalam menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makam kedua itulah makam Baqa' tadi. Manusia tidak memandang ke semua sekali yang ada di alam ini, termasuk zat dan roh sendiri, kerana ia merupakan hijab yang menghalangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makam Baqa'. Jadi manusia tidak memandang ke semua sekali yang ada di alam ini, termasuk zat dan juga rohnya sendiri, kerana merupakan hijab yang menghalangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hijab di sisi ahli sufi ialah seluruh makhluk. Nampak? Maknanya bila nampak makhluk pun dia boleh jadi hijab. Hijab dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi separuh daripadanya bila dia makhluk itu dia tak menimbulkan hijab, malah mendekatkan diri pada Allah. Dia nampak pada makhluk yang bergantung pada Allah. Kemudian makhluk pula ada macam-macam jenis, kan? Ada hitam, putih, kulit hitam, ada kulit putih, ada pelbagai bahasa. Dalam dunia ni manusia bertutur dengan pelbagai bahasa. Ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu, bahasa Arab, ada bahasa Jepun. Masing-masing boleh 6 bahasa. Cina pun kan macam-macam bahasa kan. Pening kita pun tak faham apa benda dia. India tak tahu pula bahasa dia pula. Betul tak? Urdu lagi, Pakistan lagi, Hindustan, Hindu syaitan, betul kan? Gohid Kostan dan Piramid itu ada pula negeri Gohid Kostan. Saya tak tahu pula dekat mana. Apa pula bahasa yang digunakan tuan-tuan. Jadi apabila manusia mampu melihat semua alam dan merasai nama Allah yang awal, Allah yang wujud dan belum ada sesuatu pun wujud selain daripada bersama dengannya, atau merasakan nama Allah yang batin, bila mana dia merasai perasaan ini, dirinya berada pada makam fana. Dia berada pada makam fana pula. Bila mana dia merasakan dirinya, kan, merasa tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, okay? Kemudian melihat pada alam, kemudian merasai Allah Taala wujud, kan, maka dia berasa pada makam fana, makam binasa. Tetapi daripada satu sudut, anda berkewajipan merasai 2 bentuk perasaan ini, iaitu perasaan tidak ada suatu wujud secara sendiri bersama dengan Allah, dan perasaan wujud anda kerana bantuan daripada iradah dan juga kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermaksud bahawa anda merasai nama Allah yang Qayyum. Apa makna Qayyum tuan-tuan? Allah Taala yang berdiri dengan sendirinya. Kerana anda dapati anda dapat berdiri dengan sebab bantuan daripada Allah. Kita berdiri dengan bantuan daripada Allah. Kalau tidak ada bantuan daripada Allah, kita pun tak boleh berdiri. Nak bangun pun tak boleh, betul tak? Nak bangun tak boleh, nak bergerak pun boleh, kalau tidak ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena banyak bersyukur pada Allah, kena berikan kesihatan tu, badan yang sihat, akal yang waras, betul tak? Harta yang banyak, alhamdulillah lah. Harta tak pernah habis, betul tak? Ada je bertali arus harta tu. Baik, kemudian apabila anda merasai perkara ini selepas anda merasai fana, berarti anda telah berjaya pula pada sampai pada makam baka. Dengan itu juga berarti anda telah berjaya menempuh perjalanan daripada permulaannya sehinggalah pada akhirnya. Inilah dikatakan sampai pada akhirnya, al-usul. Telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dah sekadar tu bincang kita. InsyaAllah kita sambung lagi. Sekarang ni saya tengok ni dah siang dah. Kejap ya. Subuh lambat kan? Subuh lambat jadi dia siang tu cepat. Baik, insyaAllah kita buka yang tu satu lagi. Kau suap apa tu? 244 dah. Ni kitab ni dah lama tak baca ni. Hukum talqin di kubur. InsyaAllah tentang buka surat 244. Jadi apakah hukum bertalqin di kubur? Bolehkah mentalqin mayat di kubur seperti yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia? Jawapannya, perkara ini dibolehkan. Perkara ini dibolehkan. Walaupun ada yang mengatakan ini adalah bid'ah, kan? Ini bid'ah. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i ini kita sepakat menyatakan hukumnya boleh. Dibolehkan ataupun mubah untuk kita melakukan talqin mayat di kubur. Berdasarkan kepada pertama hadis Al-Amru bin Al-As
Apa kata dia? Dia kata fa iza dafantumuni fashunnu alayya at-turab sanan summa aqimu halal qabri qadra ma tunharu jazurun wa yukassimu lahmuha hatta asta'nisa bikum wa anzura maza uraji'u bihi rusul rabbi. Maksudnya apa tuan-tuan? Apabila kamu telah mengumumkan aku, ni hadis apabila kamu telah mengumumkan aku, maka timbuslah jenazahku dengan tanah sehingga rata. Kemudian naklah kamu berdiri selepas itu di sekeliling kuburku kira-kira selama tempoh masa menyembelih unta dan selama masa dibahagikan dagingnya, sehingga aku tidak merasa kesepian bersama kamu semua, dan sehingga aku mengetahui apa yang aku jawab kepada utusan-utusan Tuhanku. Utusan-utusan aku. Ini ada riwayat daripada Imam Muslim. Nampak tak? Ni nyatakan di sini maknanya ada tempoh tertentulah. Mana selepas dikemumikan jenazah Rasulullah SAW, maka Nabi kata kan, mana Nabi cakap tu sebelum Nabi wafat lah. Jadi bila aku mati nanti, kau timbullah jenazahku, uruskan jenazahku, kemudian timbuskan, kemudian duduk sekeliling kubur aku dalam tempoh menyembelih unta, dan selama masa dibagikan dagingnya kan lama kan, bagi daging unta kan lama kan, nak bagi-bagi tu, sehingga aku tidak merasa kesepian bersama kamu. Nampak tak? Jadi mana itulah tempoh yang boleh kita gunakan lah. Itulah tempoh yang boleh kita gunakan untuk berdoa supaya diampunkan dosa bagi mayat-mayat yang terdapat dalam kubur. Kemudian Imam Tabrani dalam kitab Mujassarib dan Mujakabir daripada Abi Umamah Al-Bahili, beliau berkata, iza ana mitu fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasna'u bi mautana. Fa amana Rasulullah sallam faqala iza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turab ala qabri falyakum ahadakum ala ra'si qabri summa yaqul ya fulan ibnu fulanah fa innahu yasmuhu wa la yujibu summa yaqulu ya fulan ibnu fulanah fa inni yastawi qa'idan summa yaqulu ya fulan ibnu fulanah fa innahu yaqulu arsadana rah yarhamukallah walakin la tashurun falakun uzkur ma kharajta alaihi minad dunya asyhadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radita billahi rabba wa bi islami dina wa muhammadin nabiyya wa qur'ani imama fa inna munkar wa nankir yakhuzu kulla wahidin minhuma bi yadin sahibihi fa yaqulu intalik bina ma yaquluna inda ma laqina hujjatahu qala ay abu umamah qala ay abu umamah fa qala rajulun ya rasulullah fa in lam tu'raf ummuhu qala yansabahu ila ummihi al-hawa ya fulan ibnu hawa ya fulan ibnu hawa. Maksudnya apa tuan-tuan? Iza ana mutu fasna'u bi kama amarana. Apabila aku mati, dia kata, perbuatlah sebagaimana apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, daripada Abu Umamah Al-Bahili kata, iza ana mitu, apabila aku mati, dia kata, fasna'u bi, maka lakukanlah kepadaku kama amarana Rasulullah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu antasna'a bi mautana, sebagaimana Nabi perintah kepada orang yang mati di kalangan kita. Amarana Rasulullah, telah memerintah oleh Rasulullah sallallahu, faqala, maka Nabi kata, iza mata ahadun, apabila mati salah seorang kamu, min ikhwanikum, daripada saudara-saudara kamu, fasawaitum turab, kemudian diratakan akan tanah di atas kuburnya, fal yakul ahadukum, maka hendaklah berkata salah seorang kamu, ala raksi, di atas kepala kuburnya, pada bahagian kepala kubur si mayat tadi, summa fal yakul, kemudian naklah kamu kata, ya fulan ibnu fulanah, wahai si fulan bin si fulanah, fa innahu yasma'u, maka sungguhnya si fulan itu yang mati itu, yasma'uhu, dia mendengar
Kerana si jenazah itu dia mendengar. Fa innahu yasma'uhu wala yujibu, tetapi dia tidak boleh menjawab. Dia mendengar tapi dia tidak menjawab. Summa yaqulu, kemudian anaklah berkata, ya fulan ibni fulanah, wahai si fulan bin si fulanah, fa innahu yastawi qa'idan, maka sesungguhnya dia berdiri, dia duduklah. Dia duduk dalam keadaan tegak. Summa yaqulu, kemudian anaklah berkata, ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan bin si fulanah, fa yaqulu, maka sesungguhnya yaqulu, berkatalah ia, arsyuduna yarhamukallah, hendaklah beri petunjuk pada kami, nescaya memberikan rahmat akan kau Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yasyurun, tetapi dia tidak merasai. Walakin la yasyurun, padahal dia tidak merasai. Semoga Allah Taala memberi rahmat pada kamu, tetapi kamu semua tidak merasai apa yang telah berlaku pada si mayat. Kan? Walakin la tasyur, padahal kamu tak tahu. Maksudnya tak merasailah apa mana mayat merasa, kita tak tahu. Kan? Falyakun, kemudian naklah kamu berkata, uzkur ma kharajta alaiha minad dunya, sebutkan apa yang telah engkau keluar atasnya pada dunia, syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluh. Naklah kamu kata tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad tu hambanya dan rasulnya, wa annaka radita bi islami rabban, dan sesungguhnya kau redha Islam sebagai kau redha Allah Taala itu sebagai Tuhan, wa bi islami dina, dan Islam itu sebagai agama, wa Muhammadin nabiyya, dan Muhammad itu sebagai nabi, wal Qur'ani imama, dan Quran itu sebagai imam, sebagai panduan. Fa inna munkar wa nakir, maka sesungguhnya malaikat munkar dan nakir, ya'khudhu kulla wahidin minhuma, mengambil dia dengan tiap-tiap satu daripada keduanya, biyadin sahibihi, dengan tangan si sahibnya. Apa maksudnya tuan? Dia kata sini, dia kata maka malaikat munkar dan nakir berkata, akan mengambil tangannya, lalu berkata, ayuh bersama kami, bawakan kepada sesiapa yang telah ditakinkan hujahnya. Intalik bina ma yaquluna inna min man laqina hujjatahu. Qala Abu Humamah al-Bahili, kemudian berkatalah Abu Humamah al-Bahili, faqala rajulun, maka berkatalah seorang lelaki, ya Rasulullah, fa in lam yu'rif ummahu, kalau kita tak kenal ibu dia macam mana? Kita tak kenal ibu si fulan yang meninggal ni macam mana? Dengan siapa yang kita nak nasabkan? Qala, berkata ia, yansabahu ila ummihi Hawa, maka naklah dinasabkan pada ibunya yang bernama Hawa. Nasabkan pada ibunya Hawa, kan? Itulah ibu kita lah, nenek Hawa. Ya fulan ibnu Hawa, wahai si fulan bin Hawa. Itulah. So kalau imam-imam besok tanya nama mak si mayat ni siapa, si mati ni siapa nama mak, semua senyap, semua tak jawab. Jadi dengan siapa yang kita nak binkan ni? Tak nak bintikan. Bintikan dengan Hawa. Kan? Ya Ahmad bin Hawa, jatuhlah. Tapi kalau kita tahu nama ibu dia, letak nama ibu dia. Kan? Baik. Jadi kita lihat terjemahan dia. Apabila aku meninggal dunia, kata Abu Umamah al-Bahili, lakukan padaku seperti mana lakukan disuruh oleh Rasulullah SAW agar dilakukan kepada mayat. Rasulullah SAW telah memerintah kita dengan sabdanya, apabila mati salah seorang daripada kamu, maka naklah kamu meratakan tanah, dan bertiga seorang di kalangan kamu semua pada bahagian kepala kubur. Kemudian katakanlah, wahai si fulan anak si fulanah. Orang itu mendengarnya, tetapi dia tidak menjawab. Kemudian katakanlah, hai si fulan bin si fulanah, maka dia duduk. Kemudian katakanlah, wahai fulan anak fulanah, maka dia berkata, semoga Allah Ta'ala merahmati kamu, tetapi kamu semua tidak merasai apa yang telah berlaku pada si mayat. Maka hendaklah dikatakan, ingatlah apa yang telah menyebabkan kamu dilahirkan dunia, iaitu syahadah tiada Tuhan dan sembah melainkan Allah, dan Muhammad itu hambanya rasulnya, dan kau telah redha Allah Ta'ala sebagai Tuhanmu, dan Islam sebagai agamamu, dan Muhammad nabimu, Quran sebagai imaman petunjukmu. Maka malaikat munkar nakir akan mengambil tangannya, ya'khuzu yadahu, dia ambil tangannya,
Lalu berkata, ayuh bersama kami, bawakan kepada sesiapa yang telah ditakinkan hujahnya. Abu Humam bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya kita tak tahu nama ibunya? Maka Rasulullah menjawab, maka naklah dinasabkan kepada ibu manusia, itulah Hawa, dengan menyatakan, wahai Fulan anak Hawa. Wahai si Fulan anak Hawa, ataupun si Fulanah anak Hawa. Boleh kan? Macam tu. Kemudian pendapat ulama satu lagi, last. Ulama mazhab membolehkan al-matakin. Mazhab Syafi'i, Manawi nyebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazab. Apa dia kata? Wa amma talqin mayat ba'da dafni faqala jama'atun wa kasirun min ashabina bi istihbabihi. Wa mimman nassa ala istihbabihi al-Qadi Husain fi ta'liqihi wa sahibuhu Abu Sa'id al-Mutawalli fi kitabih At-Tatimmah wa Syekh Imam Abu Fathi Nasar Ibn Ibrahim al-Masdiki wa Imam Abu Qasim ar-Rafi'i wa gairuhum wa naqalau Qadi Husain an ashab. Telah berkata ramai sahabat kita itu ulama Syafi'i, adalah sunat mentakin mayat selepas mengkebumiannya. Termasuk yang mengatakan sunat takin ialah seperti Qadi Husain. Qadi Husain fi ta'liqihi, ini dalam kitabnya At-Ta'liq. Abu Sa'adin Al-Mutawalli dalam kitabnya At-Tatimah. Kemudian Syekh Nasir Al-Maqdisi, iaitu Imam Az-Zahid Abu Fatin Nasr Ibrahim bin Nas Al-Maqdisi, dan Imam Abu Qasim Ar-Rafa'i, dan juga beberapa ulama lain. Kan? Dan juga beberapa ulama lain yang membolehkan. Pendapat lain yang bolehkan talqin, tengok dalam kotak telah di belakang 248, seperti mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi siapa? Kemudian dalam mazhab Maliki ada situ. Kemudian dalam mazhab Hambali, Maliki Imam Qutubi, Imam Qutubi dalam kitabnya At-Tazkirah fi Ahwalil Mata Umul Akhirah. At-Tazkirah, peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang mati dan urusan akhirat disebut. Imam Qutubi Imam Qutubi ini dia mazhab Maliki. Okay? Beliau sebutkan dalam satu bab, dia kata dalam bab itu beliau menjelaskan amal takin dilakukan oleh para ulama al-kutubah dan juga mereka mengharuskan. Macam tu. Hanafi pun boleh, kan, mana syariat Islam dia tu. Kemudian Hambali, Malik macam mana? Okay, disunatkan takin mayat. Seperti Imam Al-Marwadi Al-Hambali dalam kitabnya Al-Isnaf fi Ma'rifah Ar-Rajih min Al-Khilaf, dia kata disunatkan takin mayat selepas pengumian, isi kebanyakan pada sahabat ulama Hanafi. Hambali dianjurkan mengikut pendapat mutamad. Lihat pendapat Ibnu Mufih dalam kitab Al-Furu', Al-Buhuti dalam Kashful Al-Qina'. Al-Qina' nama dia. Baik. Kemudian renungan wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tuan-tuan sebelum saya tutup? Ada? Tak ada ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan ma'lum taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fata ya alim. Laulana qulubana bi nuri ma'rifatika wa aftah lana futuhal arifin. Tahassanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma subhana zal waba wa qina syarral wada wa najina minat ta'ni wa ta'unal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arfa'na al bala wal ghala wal waba wal fasya wa ta'un wa munkar wa fitan wa syara'id wal mihan ma zahar abika wa ma batan min balina hadza khasah wa dimuldan muslimin kafah wa amma innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.